Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu lagi dalam program Mahsyar, dan pada kali ini kita dah tiba pada siri yang ke-36. Mudah-mudahan kita dapat mengingatkan diri kita tentang alam dan perjalanan yang kita bakal melaluinya dalam perjalanan pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua yang saya perasan di ruangan Komel, ada Hazrul, Wawa, Siti dan juga semua sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB. Ahlan Ummi Zayhadi, Azima, Kamiza Muhammad Amil, Jami'ah Abdul Rahman, Ukhti Jiha, Ummi Zayhadi, Zaliha Kamaruddin, Rosna binti Umar, Nurizan Muhammad, Zainun Hadi, Indra Hashim, Aziza Izzah, Hafsah Abdul Talib, Tuan Fauzan Muhammad, kemudian Nazlina Sanin, Yaya Lia, Azima, Murawani Ahmad, Ali Muhammad Razif, Encik Zainal, Syamsi Ahmad Isa, Zuraida Siddiq, kemudian ahlan Syamsi Ahmad Isa, Kamiza Muhammad Amil, Siha Cika, Zahara Alias, Nur Azzah. Terima kasih banyak-banyak. Hafsah Abdul Talib, Yuyun Idayati, Ayu Muhammad, Kak Langsu, Saadia Muhammad Arifin, Rani Idris, Zabaria Muhammad Yusuf, Fauzia Yunus, Arina Umar, Mazna Abu Bakar, Ramina's Kitchen, Nurizan Muhammad, kemudian Asia Hussein dan juga Muhammad Rizal Mansur, Masria Maria, Maznah Nas serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih banyak-banyak Azaz, jazakumullah khairah. Hari ini kita nak sambung pembacaan buku Mahsyar. Buku Mahsyar yang mana memberi peringatan kepada kita tentang alam, tentang keadaan sewaktu kita meninggalkan dunia, sehinggalah apa yang bakal kita nampak dan lalui dalam perjalanan harapnya menuju ke syurga insya-Allah. Kita dah tiba pada muka surat yang ke-128, yang mana pada muka surat 127 maka dibawakan gambaran malam pertama di alam barzah. Kita telah membaca berkenaan tentang alam roh, alam kandungan ibu, alam dunia, sakitnya sakaratul maut, tentang malaikat maut, tentang apa yang bakal berlaku selepas daripada kematian, tentang sewaktu diusung ke tanah perkuburan. Maka tibalah pada muka surat yang mana kata penulis buku, malam pertama di alam barzah, taman syurga atau lubang neraka. Mudah-mudahan taman syurga insya-Allah. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kata penulis buku, bayangkan pula kini telah sampailah engkau dan rombongan ke perumahan baru engkau. Rumah baru kita. Dan kita akan duduk di sana sangat lama. Rumah baru engkau itu baru sahaja siap dibina.
tingginya 7 kaki dalam, lebarnya sebanyak 3 kaki, dan pada waktu itu panjangnya hanya 5 kaki. Ianya adalah tempat tinggal yang tidak ada seorang pun daripada kita pernah mendiami. Kata penulis buku pada perenggan yang kedua, daripada sini kita bermula hari ini, maka beberapa orang lelaki yang gagah perkasa mengangkat engkau. Seterusnya memasukkan tubuh engkau ke dalam rumah baru itu. Siap ada orang bawa masuk lagi. Mudah-mudahan yang masukkan kita ke dalam kubur adalah anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita harapkan dapat pada waktu itu menguruskan jenazah kita. Maka akan ada orang yang masukkan kita ke dalam rumah baru tersebut. Seterusnya, mereka mula meletakkan tanah sedikit demi sedikit ke seluruh bahagian tubuh badan engkau dan bahkan ke seluruh rumah baru engkau itu, sehingga tiada seinci ruang kosong pun melainkan hanya engkau dan tanah. Maka setelah dimasukkan kita, terima kasih banyak-banyak Muaz, maka setelah dimasukkan kita ke dalam kubur, maka pada waktu itu mula diisikan tanah. Dan kita telah belajar dalam kitab Al-Azkar dan ajarkan juga kepada keluarga kita tentang amalan-amalan yang boleh dibaca sewaktu menguruskan jenazah, sewaktu mengkebumikan. Ada dalam kitab Al-Azkar antara zikir, doa yang boleh dibaca. Kita dah tahu dah, Masya Allah, kalau ada orang meninggal dunia, jangan kita lupa untuk amal. Sebab ianya adalah ilmu di situ. Sayang kalaulah kita dah belajar kitab Al-Azkar, namun pada waktu itu tidak kita amalkan zikir dan doa yang ada di dalamnya. Maka pada waktu itu ada bacaan dia ketika mana meletakkan tanah, ketika mana nak mengkebumikan jenazah. Maka akan dipenuhkan rumah baru kita tersebut dengan tanah, sehingga tidak ada satu ruang kosong pun kecuali telah dipenuhi dengan tanah. Kata penulis, maka penuhlah rumah engkau itu dengan diri engkau serta tanah-tanah yang akan setia menemani engkau nanti. Bayangkan betapa takut dan gementarnya hati engkau tatkala masuk ke dalam rumah baru engkau itu, kerana inilah kali pertama engkau akan menetap di situ. Gelap, tak ada sesiapa, hanya kita ditinggalkan bersendirian. Baru tadi, petang tadi kita baca sabdaan Nabi SAW. Nabi SAW melarang daripada menyalakan api di kubur. Maka kata para ulama, nyalaan yang macam mana Nabi larang? Nyalaan bagi orang yang menyangka kalaulah dia nyalakan api bermanfaat untuk orang yang mati, maka tak boleh. Bukanlah tak boleh langsung letak api, letak lampu, tapi ada sebagian orang dia kata kesian, mayat dalam kubur ni gelap, pasang api, pasang pelita, pasang apa. Kalau dengan niat itu, maka tak boleh. Nabi SAW laknat, Nabi SAW larang. Maka itulah kubur, rumah kita, tempat kita berada, tempat di mana kita akan tinggal bersendirian, tempat di mana kita akan tinggal berseorangan, kata penulis buku. Maka kata penulis buku, bila dah selesai pada waktu itu pengkebumian, sayup-sayup kedengaran nun di atas sana, sebab kita berada di dalam tanah, suara orang sedang membacakan talqin kepada engkau, diselangi dengan suara-suara tangisan mereka yang sedang meratapi pemergian engkau. Maka dibacakan talqin. Maka pada waktu itu kita dengar suara imam, suara ustaz pada waktu itu membacakan talqin. Kalaulah anak-anak kita telah didik, maka anak-anak kita yang bacakan talqin. Talqin bukan sekadar untuk orang yang telah mati. Sebaliknya talqin juga adalah untuk orang yang hidup. Orang yang mati boleh dengar. Kita pernah baca dan pernah lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum, bagaimana Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu sewaktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan orang-orang Mekah yang telah dikebumikan di dalam telaga Badar. Maka Nabi bercakap dengan mereka. Maka Umar bin Khattab bertanya, adakah mereka dengar wahai Rasulullah? Sebab mereka ni dah mati. Maka sabda Nabi SAW, tidaklah yang hidup
pendengarannya lebih baik daripada orang yang mati. Sesungguhnya mereka boleh mendengar, wahai Umar, cuma mereka tidak boleh membalas. Maka sebenarnya talqin jenazah mayat yang berada di dalam kubur juga boleh mendengar. Walaupun yang memberi jawapan adalah amalan, tapi mereka boleh dengar. Dalam masa yang sama itulah nasihat dan peluang untuk memberi peringatan kepada yang hadir daripada kalangan yang hidup di tanah perkuburan. Maka kata penulis buku, kemudian dibacakan talqin, kita mendengar suara keluarga orang-orang yang kita kenal menangis. Kata penulis buku, pada saat ini engkau mula merasa sedih, menyesal dengan apa yang engkau telah lakukan di dunia selama ini. Menyesal. Pada waktu itu ada dosa yang belum bertaubat mungkin. Ada hak yang belum dipulangkan mungkin. Ada hutang yang kalau tak bayar, satu, kadang-kala tak dicatatkan, tak ditinggalkan dalam pesanan. Macam mana keluarga nak tahu? Macam mana anak-anak nak tahu? Dan sebagainya. Kata penulis buku lagi, engkau terfikir, berapa banyakkah amalan yang engkau telah lakukan? Berapa banyakkah pula dosa yang pernah engkau lakukan yang masih belum sempat bertaubat? Itu semua manusia akan berfikir, kita akan berfikir ketika mana berada pada kali pertama di alam kubur. Berapa banyak dosa yang belum bertaubat. Berapa banyak amalan yang sempat dilakukan, maka pada waktu itu kita akan tanya pertanyaan-pertanyaan ini. Maka semua penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Dah tak ada manfaat dah. Walaupun kita minta izin dengan Allah nak patah balik ke dunia, tak akan ada yang dibenarkan. Walaupun kita merayu kepada Allah dengan apa jua jenis rayuan, maka pada waktu itu tidak akan ada peluang kali kedua lagi. Sebab kat dunia ni bukan peluang kali kedua. Allah bagi peluang dah berjuta kali kepada setiap daripada kita. Sakit adalah teguran. Peringatan daripada orang lain pun adalah teguran. Allah bagi banyak peluang kepada kita. Berkali-kali. Daripada usia baligh sampailah usia sekarang ni. Agak-agak berapa banyak kali Allah bagi peluang. Dengan pelbagai peringatan. Dengan pelbagai cara. Dengan pelbagai keadaan. Sebab itu bila kita minta setelah meninggal dunia untuk peluang lagi, maka pada waktu itu dah tak ada peluang. Bukan bererti Allah tak bagi peluang kedua, tapi sebab terlalu banyak peluang yang Allah bagi yang telah disia-sia. Ahlan F.E. Mansur, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairah, terima kasih banyak-banyak. Maka inilah keadaan secara ringkas tentang permulaan kita berada di alam barzah. Talqin, penulis berkongsikan kepada kita talqin, yang mana talqin ini diambil daripada kitab I'anatul Talibin. Kata penulis buku pada muka surat 130, talqin adalah tazkirah yang terakhir, pesanan yang terakhir daripada keluarga kita, daripada ustaz yang keluarga kita minta untuk datang. Itu adalah pesanan yang terakhir, dan lama-kelamaan manusia pun lupakan kita. Manusia lupa. Orang yang telah meninggal dunia, berapa lama bersedih. Yang hidup, lama-kelamaan lupa. Yang setia bersama adalah hanya amalan kita. Sabda baginda Nabi SAW, yatba'ul mayyit, mengikuti jenazah ke kubur itu 3. Yang ikut dia siapa? Keluarga dia ikut, harta dia ikut, dan amalan dia ikut. Tapi yang setia siapa yang setia? Yang setia hanya satu, peneman setia. Itulah amalan kita. Kalaulah amalan kita sedikit, maka lemahlah peneman tersebut. Maka sabda Nabi SAW, fayarji'u ithnan, daripada 3 tadi yang teman kita, 2 pasti akan balik. Keluarga kita akan balik. Mungkin seminggu, sebulan, setahun pertama kita meninggal dunia, mereka kerap datang, kerap ingat, kerap ziarah, kerap hantarkan pahala untuk kita. Lama-kelamaan mereka pun lupa. Maka sabda Nabi, maka keluarga akan patah balik. Pada waktu itu harta pun menjadi milik orang lain. Fayabqa, maka pada waktu itu yang tinggal sabda Nabi SAW menjadi peneman kita.
sampailah kita dipanggil untuk dihisab, dihitung oleh Allah adalah amalan kita. Kalaulah amalan kita yang kita buat kerana Allah banyak, maka pada waktu itu bahagialah kita. Kalaulah sedikit, maka pada waktu itu menyesallah kita. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, beliau menyatakan bahawa disunatkan talqin kepada jenazah orang yang sudah baligh, jenazah yang berakal maupun gila yang pernah waras, termasuk orang yang mati syahid. Disunnahkan untuk meninggalkan titipan, meninggalkan pesanan yang terakhir sebelum meninggalkan tanah perkuburan. Bilakah talqin? Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, disunnatkan talqin setelah selesai sempurna pengkebumian. Bila jenazah dah dimasukkan, bila tanah telah diletakkan, maka pada waktu itu sebelum balik disunnahkan untuk talqinkan, kata Imam Ibn Hajar rahimahullah. Kata penulis, sebahagian daripada lafaz talqin yang sempurna seperti mana yang ada disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, maka beberapa muka surat ini dikongsikan lafaz talqin yang telah diterjemahkan daripada bahasa Arab. Jom kita dengar talqin ini dan kita anggaplah talqin ini untuk kita yang telah mati. Bayangkan kalau kita dah jadi jenazah, kita dengar mungkin anak kita yang pada waktu itu berani dibaca talqin untuk kita. Kita dengar mungkin pada waktu itu ustaz yang kita kenal, yang ada dekat masjid qaryah kita, surau kita, dia yang baca talqin. Ataupun pada waktu itu kalaulah contohnya cucu kita, maka pada waktu itu dia yang baca talqin. Maka apakah talqin yang telah diterjemahkan di sini? Asalnya bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kullu man 'alaiha fan. Surah Ar-Rahman. Setiap makhluk pasti akan binasa kecuali hanya Allah. Semua akan binasa. Malaikat maut pun akan pada waktu itu meninggal dunia. Kullu man 'alaiha fan. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman, semua yang ada akan binasa. Tidak ada yang kekal selama-lamanya di dunia yang sementara. Kemudian dalam talqin ini berbunyi, Allah lah yang memiliki kekuasaan dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Semua orang dah tahu dia mati. Cuma berapa banyak persediaan yang dia buat waktu hidup ini untuk mati, itu berbeza. Ada orang yang bersungguh-sungguh membuat persediaan untuk mati. Dia takut nak langgar perintah Allah. Dia takut nak menzalimi, menganiaya makhluk Allah. Sebab dia tahu dia akan mati. Ada orang dia tahu dia mati, tapi pada waktu itu dia berani nak langgar perintah Allah. Dia tak nak buat persediaan kerana dia sangka usia dia banyak lagi. Dia sangka Allah bagi dia peluang banyak lagi. Padahal tidak ada siapa yang tahu bilakah dia akan mati. Maka kata penulis, dalam talqin ini juga pesanannya berbunyi, perenggan yang kedua, kelak pada hari kiamat balasan pahalamu akan disempurnakan. Sesiapa yang dijauhkan oleh Allah daripada neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini dia. Kalaulah seseorang itu kena masuk neraka dulu, maka gagal dia. Walaupun mungkin akhir sekali dia masuk syurga. Sebab sebenarnya tidak ada siapa yang boleh tahan azab siksa neraka. Maka siapakah orang yang benar-benar beruntung? Al-Quran sebut orang yang boleh dijauhkan daripada neraka. Dijauhkan, langsung tak perlu masuk neraka. Pada waktu itu Allah jauhkan dia daripada neraka. Faman zuhziha, orang yang dijauhkan daripada neraka. Dan bila jauh daripada neraka, mana tempatnya? Syurga. Maka firman Allah, itulah orang yang sebenar-benarnya beruntung, bahagia, berjaya. Kalaulah kena masuk neraka dulu, Allahu Akbar. Walaupun akhirnya masuk syurga, tetap ada harapan. Tetapi bukan main-main api neraka. Tidak ada seorang makhluk pun
yang mampu bertahan di dalam siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kemudian dalam talqin ini juga peringatan dia berbunyi, dan tiadalah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang penuh dengan tipu daya. Ini ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran. Wa mal hayatud dunya illa mata' al-ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan. Ini perhiasan, tak real pun. Perhiasan. Al-Quran gambarkan sebagai mata', perhiasan. Sesuatu yang boleh diambil manfaat untuk tempoh yang sementara. Mata', dipanggil mata'. Dan siapakah yang pada waktu itu akan anggap dunia ini kekal selama-lamanya, segala-galanya? Al-ghurur, firman Allah. Itulah orang-orang yang kena tipu, orang-orang yang terpedaya, orang-orang yang pada waktu itu dianggap dunia inilah segalanya. Itulah dunia, sekadar perhiasan. Dan pada waktu itu kita patut gunakan apa yang kita ada, dengan kesihatan kita, dengan ilmu kita mungkin, dengan harta kita, pangkat jawatan kedudukan kita, kita gunakan untuk mendapat keredaan Allah. Patut gunakan begitu. Maka firman Allah, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang penuh dengan tipu daya. Kemudian perenggan yang ketiga, talqinnya berbunyi, minha khalaqnakum. Allah berfirman, daripada tanah kami ciptakan kamu. Kepada tanah kamu akan dikembalikan. Lalu bayangkan kalau kita lah jenazah tu. Ya betul, ayat ni aku dah baca 1000 kali. Kenapa aku tak ambil peringatan? Memang kepada tanah aku kembali. Dalam tanah yang sempit inilah tempat tinggal kita. Dan kelak firman Allah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripada tanah kami akan keluarkan kamu sekali lagi. Wa nufikha fis sur, bila ditiup sangkakala yang kedua, maka pada waktu itu keluarlah manusia serentak. Bayangkan, sekarang ini yang hidup adalah manusia peringkat demi peringkat. Moyang kita dah tak hidup dah kat sini. Kemudian ayah kepada moyang kita dah tak ada. Peringkat demi peringkat. Tapi nanti ketika mana hari kiamat, maka pada waktu itu dibangkitkan semua manusia pada waktu itu serentak. Wa nufikha fis sur, apabila ditiup sahaja sangkakala, maka pada waktu itu keluarlah semua jenis manusia. Manusia akan keluar. Al-Quran gambarkan begitu banyak. Dalam suratul Qamar ayat yang ke-7, firman Allah, yakhrujuna minal ajdath. Manusia akan keluar daripada kubur. Begitu banyak. Ka'annahum jarad, seperti belalang yang terbang bertebaran. Pernah tengok tak belalang? Dekat Malaysia kita jarang tengok. Saya pernah tengok sekali je waktu dekat Yaman. Yang datang belalang sekali banyak. Bila datang gelap, tak nampak langit dah. Punya banyak belalang tersebut datang. Dipanggil belalang apa saya pun tak tahu. Maka Al-Quran gambarkan begitu banyak manusia keluar. Selepas tiupan sangkakala, yang masyarakat Arab boleh faham pada waktu itu adalah umpama belalang yang terbang. Bila datang je, pada waktu itu gelap langit, tak nampak pandangan langit. Pada waktu itu tak boleh nak buat apa-apa. Gambaran banyaknya. Maka Al-Quran sebut pada suratul Qamar ayat yang ke-7, maka pada waktu itu ka'annahum jaradum muntashir. Bila tiba masa dibangkitkan, maka begitu banyak manusia, kita tak boleh nak bayangkan. Allah bangkitkan serentak. Dekat dunia ini, Allah pada waktu itu bagi peluang duduk kat dunia. Tahap demi tahap, peringkat demi peringkat. Dulu dah tak ada dah. Datang kelompok baru. Nanti bila kita dah tak ada, datang generasi baru. Maka bergilir. Tapi pada waktu kebangkitan, dibangkitkan semua manusia bersama dengan jin serentak. Dan bagaimanakah keadaan manusia bila bangkit? Khusya'an absaruhum. Semua pada waktu itu tertunduk pandangan mata ke bawah. Semua tunduk je kebanyakan. Kenapa? Kerana pada waktu itu dalam keadaan takut.
Manusia pada waktu itu dalam keadaan takut. Muhti'ina ila da', pada waktu itu gambaran tentang kebangkitan semula daripada tanah. Maka firman Allah, daripada tanah kami akan keluarkan kamu sekali lagi. Kami telah ciptakan kamu supaya dapat mengumpulkan amalan dan pahala. Allah jadikan kita di dunia supaya kita dapat melakukan perkara yang Allah suka. Bila kita buat perkara yang Allah suka, maka Allah bagi pahala, Allah bagi ganjaran. Sebab itu kadang-kala satu amalan sekurang-kurang pahala yang Allah bagi 10. Bayangkan pemurahnya Allah supaya kita boleh dapat banyak pahala, banyak ganjaran. Firman Allah dalam surah Al-An'am, man jaa bil hasanah, buat satu je amalan, Allah bagi 10. Tapi kalau buat dosa, satu dosa, itu pun Allah bagi peluang dulu. Kalau dia bertaubat, dipadamkan. Tapi kalaulah tak nak bertaubat, maka satu maksiat, satu dosa. Itu pun kadang-kala manusia dosanya lebih banyak daripada pahala. Padahal Allah dah bagi peluang untuk bertaubat. Bertaubat je, Allah padam dosa dia. At-taibu minadz zambi, orang yang bertaubat daripada sesuatu dosa, sabda Nabi, kaman la zambalah, seperti orang yang tidak melakukan sebarang dosa. Pahala pula ada 10 paling kurang. Ada yang kadang-kala Allah gandakan 700 kali ganda. Buat satu amalan digandakan 700 kali ganda. Itu pun manusia, dosa dia boleh lebih banyak daripada pahala. Moga Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita sempat dapat bertaubat daripada maksiat dan dosa. Maka kami ciptakan kamu supaya dapat mengumpulkan amalan dan pahala. Kami akan kembalikan kamu kepada tanah dan cacing, dan kami akan keluarkan kamu untuk diperlihat amalan kamu dan dihisap. Nanti Allah akan tunjuk balik, ini amalan kamu, apa yang kamu buat. Antara soalan yang Allah akan tanya adalah pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang usia muda, tentang masa, tentang harta. Maka ini adalah soalan-soalan yang Allah akan tanya. Min aina iktasabah, daripada mana dapat harta ni, halal ke haram? Kemudian bila dah jawab, bayangkan audit dia bagaimana. Kita kadang-kala dengan pertanyaan audit di dunia pun, kalaulah pada waktu itu LHDN ataupun SPRM ataupun polis tanya, kita pun pada waktu itu tak boleh nak jawab. Tapi bayangkan pada waktu itu soalan Allah lebih detail. Semua duit ni dapat daripada mana? Dan bayangkan yang lain kena tunggu. Bukan malaikat yang tanya, Allah yang tanya. Seorang demi seorang, satu persatu. Sebab itu antara amalan yang kena jaga adalah solat. Sabda Nabi SAW, orang yang solat dia pas, maka amalan yang lain akan pas. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Sabda Nabi, amalan yang mula-mula Allah tanya, solat. Fa in saluhat, kalaulah solat dia pas, okey, lulus, maka amalan yang lain akan pas. Wa in fasadat, kalaulah kat solat dia gagal, maka teruklah pertanyaan-pertanyaan tentang amalan dia yang lain. Sebab solat adalah yang utama. Sebab itu ajar kepada anak-anak kita solat. Ajar. Benda dunia tu kena ajar. Semua segala jenis pengetahuan tentang kehidupan kena ajar. Tapi solat tu yang paling penting untuk ajar. Dan untuk anak kita solat, kita kena solat. Untuk anak kita jaga solat, maka kita pada waktu itu sebagai ibu bapa, sebagai nenek atuk, sebagai ketua keluarga, kita kena solat. Kita tak boleh nak ajar kepada anak, dah hantar tahfiz kot, kenapa tak solat? Tapi kita sendiri tak solat, dia akan tengok kita, dia akan lihat kepada kita. Maka kita akan sambung muka surat 133 esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa bersama. Apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.